Yang pertama, apa dia? Berkenaan dengan Board of Directors. Siapa Board of Directors yang mana? Board of Directors kepada apa lagi kalau bukan Malaysian Productivity Corporation. Ini yang menjadi masalah. Sebab apa saya kata menjadi masalah? Kalau kita tengok Board of Directors MPC ni, Malaysian Productivity Corporation, masih lagi Tian Chua. Daripada zaman Pakatan Harapan sehingga sekarang masih lagi Tian Chua, dan ini di dalam MPC punya website tau. Masih di dalam MPC punya website. So apa masalahnya? Masalahnya ialah MPC ni di bawah mana? Official Launching of Productivity Report 2020 di bawah Azmin Ali. Kita katakan bahawa Tian Chua ni masih ahli parti keadilan rakyat dan hanya show cause letter diberikan kepada beliau tanpa ada apa-apa tindakan. Saya pelik. Sedangkan yang join NGO, yang join NGO penggerak lah yang tak jelas, Now lah, sekarang ada Now, kemudian pemuda negara digantung, dipecat, diambil tindakan, tetapi Tian Chua masih lagi kita tengok berleluasa menjadi orang kanan si Kitul. Saya tak kata dia orang kanan lah, tetapi dia masih lagi berada di dalam kementerian tersebut. Jadi sebenarnya apa yang kita cuba nak bawa kat sini? Kita masih nak biarkan pengkhianat ni berada di dalam kita punya parti ke? Tak cukup ke kemarahan ahli-ahli kita kepada pengkhianatan yang berlaku pada bulan Disember tersebut sehingga kita takut nak mengambil tindakan? Ini saya sebutkan secara publik sebab kita dah buat secara tak publik dah. Benda ni kita dah suarakan berbulan-bulan lamanya. Surat demi surat kita dah hantar. Surat demi surat kita dah hantar dah. On the ground kita dah hantar. Surat saya rasa dah berapa kali dah surat. Saya tak nak dedahkan benda ni, tapi hari ni saya terpaksa dedahkan. Saya ambil risiko ini. Kalau takut mengambil risiko, usah bicara pasal perjuangan. Ni saya mengambil risiko lah. Sekarang ini kalau kita tidak boleh kompromi dengan orang yang datang pun ke Sheraton, yang datang pun ke Renaissance, itu kita tak boleh nak kompromi. Takkanlah masih lagi memegang jawatan di dalam Kementerian Azmin Sikitol ini, kita masih nak berkompromi. Itu yang kadang-kadang menjadi persoalan utama kita. Adakah kita masih nak breed, nak menjaga, nak membiarkan lalang-lalang di atas rumput kita? Masih nak membiarkan lalang-lalang itu membiak di atas rumput kita? Adakah itu yang kita nak lakukan? Kita masih membiar pengkhianat itu berada di dalam parti kita. Kita bukan tak tahu Menteri Besar Selangor inclination tu ke arah mana. Kita bukan tak tahu naib wanita seperti Juwariah itu macam mana keadaan dia punya position dia. Kita bukan tak tahu ada di antara exco dan juga ahli-ahli adun Selangor itu inclination dia ke arah mana. Kalau kita masih membiarkan benih-benih orang kata rumpai dan lalang ini di atas lawn kita, maka percayalah mereka yang akan menguasai dia nanti. Orang-orang ini kita kena cantas cepat, awal. Bukannya kita nak tunggu khianat nanti baru kita fikir nak cantas. Saya ada dengar cerita juga. Ini saya dengar cerita lah. Walaupun di dalam mesyuarat Pakatan Parti Keadilan Rakyat, bila membicarakan sama ada nak bekerjasama atau tidak, nak melantik Mahathir itu sebagai Perdana Menteri atau tidak, saya dengar bahawa Tian Chua bersetuju untuk melantik Perdana Menteri. Ini saya sebut ni, saya dengar lah, tak tahu betul ke tidak. Tetapi Tian Chua dikatakan antara orang yang bersetuju untuk melantik Mahathir menjadi Perdana Menteri. Tetapi majoriti 99.9% ahli Parti Keadilan Rakyat bersetuju untuk tidak melantik Mahathir menjadi Perdana Menteri. Yelah, nasib baiklah Tian Chua tu bukan ahli parlimen. Dia hanya setakat ahli MPP, naib presiden. Bayangkan kalau dia ahli parlimen, bagaimana keadaan beliau? Saya terpaksa mengambil risiko ini kerana kita sudah lama bersabar dalam keadaan ini. Kita sudah lama bersabar dengan Biro Pol, kita bersabar dengan lembaga disiplin. Menyebabkan orang-orang di bawah bercakap tentang keupayaan kita nak membuang pengkhianat. Kerana ketakutan kita nak membuang pengkhianat itu, pintu belakang ini menyebabkan kita dikhianat pada bulan Februari yang lepas.
Tak ke kita belajar daripada apa yang disebut oleh Rafizi Ramli? Saya nyatakan, saya putarkan apa yang disebut oleh Rafizi Ramli. Lepas parti menang bulan 5 yang lepas, parti hantar senarai nama untuk menjadi menteri. Senarai nama parti lain yang dihantar, lain yang keluar. Kita hantar, parti bersetuju menghantar nama dan mencalonkan Yang Berhormat Hajah Fauziah Saleh sebagai menteri penuh kerana dia antara ahli parlimen yang paling kanan sekali. Tak dapat sebab apa? Sebab ada senarai lain yang orang lain hantar. Pintu belakang sailang lagi. Jadi sebab itu saya kata, sampai bila kita nak berterusan dengan budaya macam ini? Kalau parti dah buat keputusan 1, 2, 3, kita mesti sokong di depan, sokong di belakang. Kalau tak bersetuju, masa dalam bilik mesyuarat tak bersetuju tak apa. Saya dengan Kak Oji, saya dengan Kak Ji, saya dengan sahabat-sahabat yang ada kat depan semua ni, bukan kita setuju semua, banyak benda kita tak setuju, tapi kita bincang, dapat satu persetujuan. Bila setuju, you kena pegang yang itu. Kalau kamu tak bersetuju juga, kamu rasa itu melanggar prinsip kamu, letak jawatan. Itu cara dia. Jadi daripada situ kita tengok apa yang Rafizi kata. Apa yang Rafizi kata beberapa tahun sudah mengenai perkara ini. Dan nama yang kita bagi kepada masa itu Mahathir Mohamad, Tun Mahathir, sebagai menteri-menteri yang kita cadangkan bukan setakat dibuang, telah ditukar kepada nama lain. Ramai nama-nama yang kita telah cadangkan sebenarnya bukan setakat dibuang oleh si Kitol. Saya pun tahu siapa yang buang benda tu. Antaranya adalah Mahathir. Tidak bersetuju dengan cadangan kita. Senator yang kita hantar, dia tak setuju, dia buang, dia ganti. Sehingga kan jumlah senator yang kita hantar tu terlalu lama. Yang bila bertukar kerajaan, jumlah itu sekarang diisi oleh orang-orang semisal pengkhianat nasional. Jadi kalau kita masih biarkan mereka, dan salah seorang yang saya tahu, salah seorang yang campur tangan dalam urusan senarai-senarai ini ada di dalam pengkhianat. Pengkhianat itu masih di dalam Parti Keadilan Rakyat sekarang ini. Masih ada di dalam Parti Keadilan Rakyat. Kenapa masih kita biarkan dia di situ? Oh, hanya kerana dia dah bertaubat. Kalau dia dah bertaubat, keluar daripada parti, gantung dia di 3 penggal, 4 penggal, biar dia bertaubat dekat sana. Letak dia dalam cold storage. Kalau dia betul-betul seorang yang setia dengan parti, dia akan stay, dia akan kembali. Kembalilah 5 tahun, 6 tahun akan datang. 1 penggal 3 tahun, kali 3 penggal 10 tahun. 10 tahun datang balik. Atau kau buat masih kerja kat bawah tu, biar. Tak ada position, tak boleh pegang apa-apa position, kau tidak boleh menentukan, kau tak boleh ada jadi MPP, kau letak jawatan semua, kau jadi ahli biasa. Tunjukkan keikhlasan. Sebab engkau sebelum ini adalah pengkhianat yang tidak lain melainkan hanya sekadar untuk mendapatkan ghanimah, untuk mendapatkan sedikit apa benda yang kau nak, objektif engkau sendiri, peribadi. Semisal itu menyebabkan kami tidak setuju Mahathir menjadi Perdana Menteri. Kerana itu kami tidak pernah setuju Mahathir menjadi Perdana Menteri. Kenapa kita masih membiarkan? Kenapa kita masih membiarkan orang ini berada di dalam parti? Kenapa? Sedangkan jelas ini adalah sejelas-jelasnya. Apa lagi yang kita nak? Bukti apa lagi? Itulah buktinya. Kita terpaksa hantar petition demi petition untuk memecat beliau. Jangan sampai ahli-ahli kita terlalu kecewa dengan pimpinan kerana terlalu lemah dalam menghukum pengkhianat. It's witch hunting? Yes, it is. Kenapa kita tak boleh panggil sebagai witch hunting? Kerana apa? Mereka telah menikam kita daripada belakang. Mereka telah menyusahkan kita, meruntuhkan negara. Apa lagi kerosakan besar yang kita boleh katakan melainkan itu? Oh, tapi dia tak buat apa-apa. Dia tak buat apa-apa. Tak dengar ke ucapan di Kongres? Saya berdiri, Tian Chua depan saya. Saya mendengar. Kalau air Leo Tian Chua tu tersembur, boleh kena kat saya sebab dekat betul saya dengan dia.
Saya dengar sendiri apa yang dicakapkan, apa yang diungkapkan mengenai Azmin. Apakah itu masih lagi kita tidak sedar dalam keadaan tersebut? Siapakah mereka-mereka ini? Siapakah mereka-mereka ini? Dan kita masih biarkan pengkhianat-pengkhianat ini berada di dalam parti kita. Mereka yang telah menyailangkan senarai-senarai ahli parlimen yang kita nak angkat jadi menteri, sehingga akan bersatu masa itu walaupun menang 12 kursi, banyak jawatan menteri. Lebih banyak daripada PKR itu sendiri yang memenangi 50 lebih kursi parlimen. Kita menang majoriti kursi, tapi jawatan menteri, timbalan menteri kita sedikit. Dan jawatan dibagi pun, jawatan kepada kartel tu banyaklah oleh Mahathir. Kerana itu tuan-tuan, kenapa kami tidak pernah percayakan Mahathir? Ini saya tunjukkan. Okey, kedua, interview Mahathir hari ini ke semalam. Ini dengan sahabat saya daripada Malaysia Kini. Kita dengar interview Mahathir. Katakanlah Tun berjaya lah dan membawa Pakatan Harapan Plus sekali lagi untuk membentuk kerajaan kali ini untuk melawan Perikatan Nasional. Katakanlah Tun berjaya sekali lagi, bagaimana Tun boleh memastikan peralihan kuasa berjalan lancar di antara Tun dan Datuk Seri Anwar bagi memenuhi perjanjian. Macam contohnya kalau sekarang Datuk Seri Anwar tidak boleh mendapat the numbers, bagaimana Tun boleh memastikan numbers ni akan mengikut Datuk Seri Anwar? Okey, soalan dia adalah simple soalan dia tadi apa? Bagaimana Tun nak memastikan transaction, katakanlah Tun jadi Perdana Menteri, dia nak bagi kepada Anwar, bagaimana dia nak memastikan bahawa pertukaran itu berlaku dengan smooth, dengan lancar, dan sekiranya dia dah turun, dia nak memastikan bahawa orang-orang yang menyokong Tun tu terus menyokong Anwar apabila dah bertukar. Maksudnya nanti kalau dah tukar kepada Anwar, adakah ada jaminan bahawa orang yang menyokong Tun tu akan terus menyokong Anwar? Itu soalan wartawan itu. Maka kita dengar Tun jawab apa. Ya, kalau kita menang, barulah timbul soal apa yang kita nak lakukan. Tapi sebelum kita menang pun kita dah bercakap seolah-olah kita nak isi jawatan itu, jawatan ini. Ini kita perlu utamakan kemenangan dulu. Dan apabila kita menang, maka kita mempunyai banyak kerja yang nak dilakukan. Bukan saja kesalahan Najib dahulu perlu dibetulkan, tetapi kesalahan Muhyiddin ini lebih besar. Kerana apabila Pakatan Harapan jadi kerajaan, kita menukar amalan lama, iaitu orang politik menguasai banyak badan-badan tertentu dan syarikat-syarikat tertentu, dan kita dapati mereka kerap kali menyalahguna kuasa. Bahkan syarikat-syarikat ini telah rugi begitu banyak. Sebab itu kita tukar daripada orang politik kepada orang profesional, orang yang cekap dalam bidang perniagaan dan sebagainya. Sekarang ini ditukar balik, ditukar kepada orang politik balik. Sekali lagi akan berlakulah penyelewengan, curi duit dan sebagainya. Ada orang yang masih dihadapkan ke mahkamah kerana rasuah. Orang ini pun juga sekarang ni pegang jawatan yang tinggi. Kita perlu kembali kepada janji kita, iaitu pengurusan syarikat-syarikat kerajaan mesti dibuat oleh orang yang berpengalaman, orang yang mempunyai kelulusan, orang yang profesional. Itu satu daripada kerja. Ada banyak kerja lagi lah. Umpamanya untuk Muhyiddin menang dalam pilihan raya yang akan datang, dianya melucutkan keahlian ahli-ahli bersatu, termasuk saya lah. Sebab itu kata Mak Sabu, curi buah petai pun masuk jail, tapi curi berbilion-bilion ringgit di kerajaan tak ada apa, okey. Ini benda yang semacam ini kita perlu kaji semula. Kerana kalau kita dapati ada pengaruh politik dalam sesuatu urusan kerajaan, kita mesti kurangkan pengaruh politik.
Kerajaan mesti berjalan mengikut tata tertib kerajaan, undang-undang dan aturan peraturan. Tak, korang faham tak apa je punya jawapan? Soalan ditanya. Okey, soalan ditanya. Sekiranya Tun menjadi Perdana Menteri selama 6 bulan, bagaimanakah Tun nak memastikan transaction itu kembali kepada Anwar Ibrahim, diberikan kepada Anwar Ibrahim? Itu yang pertama, secara lancar. Sebab apa? Ada kemungkinan bila dah tukar, bila Tun turun ganti Anwar Ibrahim, orang-orang yang kononnya menyokong Tun tu akhirnya tak decide untuk menyokong Mahathir, menyokong Anwar. So akhirnya kerajaan tu collapse. So apa cara Tun untuk memastikan? Dia punya putar dia cerita hal petai lah, hal korupsi lah, hal Muhyiddin lah, hal Najib lah, hal bilion-bilion lah. Tak ada kena-mengena. Jawapan dia tak kena langsung. Jawapan dia langsung tak kena kepada apa yang nak ditanyakan tu. Seolah-olah dia nak mengelakkan jawapan itu. Jadi kepercayaan kita itu kat mana? Kalau soalan semudah itu ditanyakan oleh wartawan Malaysia kini, semudah itu jawapan soalan, tidak berjaya untuk dia nak jawab dengan mudah. Kalau kita bagi soalan macam ni kepada pelajar sekolah, fail, tidak menjawab soalan. Sebab itu saya suka bawakan cerita ni, macam cerita Puteri Gunung Ledang. Apa dia cerita Puteri Gunung Ledang? Okey, kita sebelum cerita Puteri Gunung Ledang, kita kena cerita Raja Tun Mahathir ni dulu. Dia punya offer dia. Bila kita datang kepada Mahathir sebenarnya bukan kita datang kepada Mahathir datang kepada kita. Mahathir datang kepada Pakatan Harapan, dia kata bahawa kami ada majoriti. Maksudnya apa? Pakatan Harapan ada 92, campur dengan Bersatu Warisan, Mahathir punya Bersatu Warisan dan sebagainya, ada 107. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Minimum 6 kerusi kena cari. Mahathir kata bahawa dia ada 6 kerusi itu, tolak 2 Barubian dengan PSB, so dia kena cari 4. Dia kata dia ada 4 kerusi tersebut. So dia datang, dia kata dia ada 4 kerusi tersebut. Masa itu Pakatan Harapan datang kepada Mahathir. Dia kata, okey, boleh bawa 4 kerusi atau lebih, berapalah tak kisah yang kamu kata ada tu. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Itu di dalam Pakatan Harapan, bukan plus, meeting Pakatan Harapan dipersetujui sedemikian. Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Tidak ada dakwa-dakwi. Itu merupakan benda yang telah dipersetujui. Tidak ada dakwa-dakwi. Itu yang dipersetujui oleh parti Pakatan Harapan pada waktu itu. Apa yang susah? Memang tidak ada permasalahan. Itu yang memang dipersetujui pada waktu itu. Jadi bila dibawa, akhirnya Tun kata apa? No, I have another offer. Dipanggil counter offer. Counter offer dia kepada geng Pakatan Harapan ni. Dia kata no, let's create PH plus, macam PN plus, PH plus something, di mana saya akan jadi Perdana Menteri. Mahathir kata, lepas tu saya akan jadi Perdana Menteri 6 bulan. Meeting lain dia kata 12 bulan. Kemudian Warisan tak setuju, okey, balik 6 bulan. Akhirnya Anwar kata yang dipersetujui adalah dia menjadi Perdana Menteri. That's it. Tidak ada option lain. Amanah dia berbincang di dalam, dan ini diakui oleh Khalid Samad sendiri, baca dia punya kenyataan bahawa dibincangkan di dalam mesyuarat amanah. Amanah yang bersetuju untuk second option. Pakatan Harapan tak pernah setuju untuk second option. Amanah yang bersetuju untuk second option. Pakatan Harapan tak pernah bersetuju. Ia dibincangkan. Bukan kata ia tidak wujud, diperbincangkan, ada dibincangkan, tetapi tidak pernah dipersetujui, maksudnya dipersetujui di dalam Pakatan Harapan Presidential Council meeting. Jelas. Daripada sini, bila Mahathir cakap macam tu, dia kata no, we don't want first option, I want second option. Apa maksud dia? Kita dengar cerita Puteri Gunung Ledang. Apabila rombongan raja datang nak meminang Puteri Gunung Ledang, dia kata apa? Hendaklah disediakan 7 dulang hati nyamuk, kan? Tempayan 7 tempayan darah anak dara. Disediakan bukan darah pula ni, dia punya air mata anak dara, sunti. Dibuat jambatan daripada Istana Raja sampai ke Gunung Ledang. Daripada Melaka ke Johor jauh tu Gunung Ledang tu. Jambatan emas. Semua raja buat. Dia ambil emas semua untuk buat.
Akhir sekali dia kata dia nak darah anak raja muda. Yang tu dia tak boleh tunaikan. Tapi apa maksud yang Puteri Gunung Ledang? Adakah maksud Puteri Gunung Ledang itu dia tamak sehingga dia nak berkata demikian? Tak. Maksud Puteri Gunung Ledang itu nak bagi tahu kepada raja. Dia nak tolak, tak nak. Nanti raja malu. Jadi dia bagilah alasan di mana hampir mustahil raja nak buat. Jadi raja tak malu. Jadi bila raja tak malu, raja kata, oh nak ambil hati nyamuk ni 7 dulang payah ni, maka better tolak lah. Bukan dia tak nak, tapi better tak boleh nak tunaikan. Tapi kerana ego dia nak juga tunaikan janji tersebut, tunaikan permintaan tersebut. Padahal Puteri Gunung Ledang nak beritahu bahawa saya Patik tak nak nikah dengan tuanku. Itu maksud dia. Ini masukkan oleh Mahathir. Dia second option tu, dia jadi Perdana Menteri 6 bulan, 12 bulan sebagainya, nak bagi tahu kepada kita bahawa sebenarnya dia tak nak Anwar menjadi Perdana Menteri. Adakah Amanah dan DAP tak nampak yang dimaksudkan oleh Tun ini? Dan Tun secara personalnya dah bagi tahu secara tersurat kepada orang-orang, dah bagi tahu bahawa dia mati-mati dia dan Daim takkan nak Anwar menjadi Perdana Menteri. Malah dalam perbincangan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata Anwar Ibrahim pegang parti multiracial, dia kata parti pelbagai kaum. Macam mana dia nak jantik Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri? Anwar jawab apa? Sekarang kalau saya ambil 6 bulan akan datang pun, saya pun masih lagi pegang parti racial, saya pun masih lagi jadi Perdana Menteri. Parti saya masih lagi multiracial. Kalau saya jadi Perdana Menteri, so apa masalahnya? Jadi akhirnya kita meletakkan negara dalam keadaan tak stable again, lagi sekali. So apa jaminan katakanlah kita bagi Mahathir pegang jadi Perdana Menteri, 6 bulan kemudian yang kononnya 6, 7, 8 orang yang menyokong Mahathir ni boleh buat urutan. Dia akan kata, oh kita kena kekalkan Mahathir. Kenapa kita kena kekal Mahathir? Oh kerana apa? Kalau kita tak kekalkan Mahathir, kami akan lompat. Kerajaan akan jatuh, rakyat akan susah lagi sekali. So kenapa kita nak bermain dengan option itu? Sekali lagi ada Khalid Samad kata bahawa beliau akan mengemukakan term yang akan mengikat Mahathir. Soalan saya mudah je, apa terma tersebut sehingga anda boleh mengikat Mahathir? Hebat sangat terma tersebut sehingga boleh mengikat Mahathir. Saya tak nampak dalam keadaan yang ada sekarang ini anda mampu untuk nak mengikat Mahathir dalam situasi yang ada. Tak mampu. Sebab apa? Kita bermain dengan seorang ahli politik yang sangat licik, berusia lebih 90 tahun, berada dalam politik probably the whole life. Mungkin sejak seawal usia dia 20-an, 30-an dia dah bermain politik. 60 tahun dia bermain politik. Sama usia dengan Khalid Samad kot. Dia dah bermain politik. Bukan setakat dia dah bermain politik, tetapi dia dah bercampur dengan orang-orang di sekelilingnya, baik dan jahat. Politician baik dan jahat yang telah mengajar dia bagaimana nak bermain dengan politik ni. Seni politik ni. Macam saya kata, dia tidak ada rules dalam permainan ini. Dia tidak ada undang-undang. Dia terpulang kepada dia nak bermain macam mana. Itu up to him. Macam mana kita nak kalahkan orang yang tidak ada rules dalam permainan dia, sedangkan kita terikat dengan undang-undang. Macam kita main boxing lah. Kita ni boleh tumbuk tangan macam tu je. Dia pula boleh terajang kita, boleh ambil kayu baton dekat luar, boleh ambil kerusi, boleh panggil kawan belasah kita, tapi kita tak boleh. Kita tak boleh. So kita masih nak boxing dengan dia. Baik tak payah ada perlawanan lah. Oh tak apa, nanti kita boleh ikat dia macam mana? Kita boleh buat satu perjanjian, kita tulis itu, kalau sekiranya Tun tidak mematuhi, maka Tun hendaklah terlucut jawatan sebagai Perdana Menteri. Dia bawa surat tu ke mahkamah, dia boleh kata surat ini unconstitutional, tidak mengikut perlembagaan. Sebab apa? Tun dilantik sebagai Perdana Menteri oleh Agong. Surat tidak boleh menjatuhkan Perdana Menteri. Mesti undi tidak percaya di Parlimen. Mesti undi tidak percaya di Parlimen baru boleh jatuh Perdana Menteri, ataupun melalui SD kepada Agong. Nah, itu cara barulah. So nak bawa macam mana? Undi tak percaya kalau sendiri dalam majoriti itu tidak ada. Dan ada possibility tak? Mahathir bila dia pegang 6 bulan kemudian dia buat snap election. So di mana kita pada masa tersebut? Akhirnya
Akhirnya tuan-puan, dia bermain dengan perkara tersebut. Yang ruginya kita, yang berpecahnya kita, yang bergaduhnya kita. Dia parti pun tak ada. Sokongan pada dia 6 kerusi je. 6 kerusi je. Campurlah dengan warisan 15 kerusi je. Kita ada 90 kerusi. Tapi dengan mudahnya dia macam apa? Macam kita apa Avengers tu. Lupa pula. Snap dia punya fingers. Pom. Berpusing kita, berputar kita. Hancur. Gaduh sama sendiri. Sebab itu saya kata, Tun, you are the best. Respect, Tun. Respect dalam permainan kejahatan, Tun, sememangnya yang terbaik. Mudah je. Dia nak main mudah je. Dia kata saya ada majoriti, saya ada sokongan yang mana kita boleh tukar kerajaan. Sampai sekarang dia tak boleh bagi tahu siapa sokongan tu, berapa dia ada. Saya ada berapa. So akhirnya kalau tiba-tiba kita lantik dia jadi Perdana Menteri, dia kata lantik saya dulu, nanti saya akan tunjukkan. What if kalau kita lantik dia tunjuk tak ada? Dalam keadaan itu kita nak kata apa? Dah nampak dah kita bodoh. Dah nampak dah kita baru Mahathir. Umur 95 tahun pun tak berani nak lawan. Sebab itu kenapa 2 hari ni semalam saya senyapkan diri. Saya nak tengok permainan dia. Sebab saya tahu Langkawi sedang berlangsung. Bila dia pergi Langkawi tu saya nak tengok. Sebab saya tak nak ulas. Hari ini dia dinafikan oleh pembantu Datuk Mahathir, pembantu Tuan Mahathir. Tulis itu. Dia kata tidak ada pertemuan Langkawi sama ada rasmi atau tidak. Syamuddin ada dekat Langkawi, Azmin ada dekat Langkawi, Mahathir ada dekat Langkawi. Pembantu Mahathir menolak spekulasi kononnya satu pertemuan sulit di antara bekas Perdana Menteri itu dan pemimpin PN berlangsung di Langkawi pada minggu lalu. Dan pembantu itu Adam Mukris berkata Datuk Mahathir tidak berjumpa dengan Azmin dan Syamuddin seperti yang dilaporkan. Memang sah pegawai pengiring tidak ada pertemuan sama ada rasmi atau tidak. Tun pergi ke Langkawi pun secara last minute. Spekulasi Tun M ada plan bercuti dengan Azmin adalah tidak benar sama sekali. Dia kata tak benar sama sekali. Tuan-tuan puan-puan, kalau tak kantoi, kalau tak kerana kantoi, benda tu sebenarnya berlaku dekat Hotel The Loft tu. Dia bukan Hotel The Loft sebenarnya. Sebab apa? Kita kena faham politik ni sekarang ni. Okey, ni perkara ketiga saya nak cerita. Malam ini. Apa dia? Kita nak tengok satu perkara. Kalau kita perhatikan, 3 karakter ini adalah karakter yang terbuang. Azmin, Hishamuddin, Mahathir. 3 karakter yang terbuang tetapi mempunyai kuasa dan kekuatan tersendiri. Tetapi mereka terbuang. Kenapa saya kata terbuang? Hishamuddin dipinggirkan oleh geng Zahid, Kem Zahid dan Najib. Hishamuddin ni dipinggirkan oleh Kem Najib dan Zahid dengan sekian lama. Maka untuk dia survive dalam political career dia tahu kalau dia nak lawan UMNO dia tak boleh dah. Saya sebut benda ni beberapa minggu ke sebulan lepas pasal Azmi nak buat parti sendiri. Saya pun dah tak ingat, boleh carilah video saya tu. Azmin pula dia tak ada parti. Dikatakan dia dah hantar surat dengan Bersatu, tetapi Bersatu tak terima sampai sekarang. Dikatakan dia buat rundingan dengan Gerakan, tapi Gerakan dah berapa kali meeting tak terima lagi Azmin and the gang. So dia tak ada parti. Sampai sekarang kita tak nampak Azmin mengibarkan parti apa. Kita pun tak tahu Azmin ni parti apa. 11 orang yang melompat itu parti apa, kita tak tahu. Sebab dalam 11 orang tu dia ada Santara, India. Kan? Dia ada India, dia ada Ali Biju, Iban, dia ada Willy Mongin, Bidayuh. Dia ada bangsa lain selain daripada Melayu. Mereka parti apa? Bersatu ini parti Melayu, walaupun disebut itu Bumi Putera, tapi dia parti Melayu. Dia parti Melayu. Macam mana golongan yang bukan Muslim ni boleh masuk ke dalam golongan Melayu, bukan Melayu ni, boleh masuk ke dalam parti Bersatu? Tak boleh.
Bagaimana pula dengan Mahathir? Mahathir adalah orang yang stateless. Bak kata Razif Hakimi daripada Sabah. Tak ada parti juga. Ketiga karakter ini tidak ada parti. Mahathir tak ada parti. Apa parti Mahathir? Dia dah dibuang daripada Bersatu. Oh, dia masih lagi pengurusi Bersatu, bawa ke mahkamah. Dia akan kalah kat mahkamah. Sebab apa? Menteri KDN adalah SUA, Setiausaha Agong Bersatu. Dia nak saman nak saman ROS, Menteri KDN. Saman lah. Perdana Menteri siapa? Presiden Bersatu. Yang boleh mempengaruhi keputusan hakim. Kalau Reza boleh lepas dan dibebaskan dengan pertuduhan MDB, 46 pertuduhan Musa Aman boleh dilepas dan bebas begitu sahaja. Apalah kes saman Mahathir ni, dengan mudah dia boleh buang begitu saja. Kita dengan jelas bahawa kita nampak permainan ini. Rasmi atau tidak rasmi itu tak penting, tetapi perbincangan itu ada. Alah, sekarang ni tak payah jumpa lah tuan-tuan puan. Zoom macam ni pun dah boleh dah bincang. Jumpa tu nak officiate je. Dia ada satu platform baru yang dia nak kena bina sekarang ini. Orang macam ni yang kita nak percaya, sedangkan dia yang pergi jumpa Azmin. Kita kata Anwar yang tergigih-gigih nak jumpa Muhyiddin. Perbincangan Muhyiddin jumpa Anwar ada. Perbincangan itu of course ada. Tawar-menawar itu of course ada. Bak kata Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam live dia semalam, kat tu silap saya, dia kata apa? Kalau tawaran dia itu, live semalam, tawaran dia itu sangatlah hebat. Tawaran dia itu sangat hebat. Kalau orang kurang iman dia boleh lompat parti sebelah. Tetapi dia tak nak. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak nak terima tawaran tersebut kerana keutamaan mereka adalah keutamaan rakyat. Dan Alhamdulillah, saya harap benda ni berkekalan. #SetiaKawan hari ini. Ni Fahmi Fazil update tadi. Dia kata hari ini pertemuan Anthony Locke, Khalid Samad, Hatta Ramli, Saifuddin Nasution dan siapa itu? Itu saya tak kenal. Sorry lah, saya bukan semua kenal semua pemimpin. Hari ini, pertemuan ini, pengarah-pengarah strategik dan juga media komunikasi berbincang. Dan saya harap bahawa perbincangan ini membawa kepada satu perkara yang positif dan pengukuhan Parti Keadilan Rakyat, Amanah dan DAP di dalam Pakatan Harapan untuk menghadapi snap election yang kita jangka akan berlaku dalam hujung bulan ini, tahun ini paling awal. Hujung tahun ini paling awal.